Kalau dekat Malaysia, I suka yang Teochew punya, which is the Chinese style. Saya suka bubur lambuk. Kalau bulan puasa tu saya menunggu bubur lambuk tu. Sedap sebab banyak perisa kat dalam tu. Sebab bila saya makan bubur, dia punya tekstur tu kan lembut dan terus telan. Tak payah fikir dan sangat senang. Saya suka bubur. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kami berdua kembali untuk hari Selasa ini bersama dengan anda penonton-penonton setia Wanita Hari Ini. Nama saya Fahrin dan juga saya Fatin Hamid Yusof. Hari ini kami kembali untuk bersama-sama dengan anda berkongsi antara topik-topik yang sangat menarik. Saya teruja sebenarnya hari ini Fahrin, dan juga sebelum kita nak mulakan topik kita hari ini, pastinya kita akan kongsikan dengan anda penonton kita antara laporan-laporan terkini yang menjadi perhatian ataupun kisah menarik lah yang kita nak kongsikan. Yang ini mengenai orang Malaysia standing in the eyes of the world. Okey. Tak apa. Standing in the eyes of the world. Okey, ini kami nak kongsikan suatu berita yang cukup membanggakan, iaitu mengenai pendaki solo dari negara kita yang merupakan OKU. Beliau adalah Ravichandran Tarumalingam yang berjaya menawan puncak gunung kedua tertinggi di dunia, Gunung K2 pada Jumaat lalu. Betul. Umur beliau adalah 57 tahun dan ini merupakan kali kedua. Sebelum ini beliau pernah menawan Gunung Everest, dan kabarnya ramailah orang kata yang memberikan sokongan. Beliau teruja sekali kerana rakyat Malaysia pastinya terus memberikan sokongan, dan juga untuk rakan-rakan OKU juga. Betul. Okay. Dan kalau saya lihat dua perkara yang cukup mengagumkan bagi saya, yang memang sangat meminati orang kata sukan, kecergasan dan sebagainya, kekuatan mental pada usia 57 tahun untuk mendaki setinggi lebih daripada 8,000 meter. Betul. Bermakna kecuramannya tinggi 8 km, Fatin. Tak mampu dalam keadaan sejuk dan sebagainya. Dan kemudian antara kecederaan yang dialami adalah tangan jari tangan kiri dan kanan. Betul. Jadi tahniah untuk anda, teruslah membanggakan negara untuk Ravichandran. Dan Ravichandran berkata yang mana ini adalah hadiah pencapaian bersempena dengan sambutan kemerdekaan negara kita tahun ini yang ke-65 tahun. Ini pencapaian dan juga kejayaan yang sangat-sangat kita banggakan. Kita harap ramai lagi yang mempunyai semangat seperti Ravichandran ini. Okay, memang betul tu, standing in the eyes of the world. Atas gunung tu. Dah 2 kali dah. Okey. Dan ini mengenai seorang adik yang juga membanggakan negara Malaysia. Graduan perakaunan UiTM dinobat ke-8 terbaik dunia. Dan kami pastinya berbangga kan kerana kita juga alumni UiTM, dan ini salah satu pencapaian yang membanggakan seluruh rakyat Malaysia kerana ini adalah pencapaian kedua. Sebelum ini adik Mumtazah pernah juga mengharumkan nama Malaysia menerusi peperiksaan ACCA di United Kingdom pada bulan lalu. Dan juga kalau kita boleh kongsikan sedikitlah, beliau bersaing dengan 3,877 graduan di seluruh dunia. Dan ini pastinya daripada sokongan ibu bapa, rakan-rakan dan juga pensyarah di fakulti. Dan bila cakap tentang UiTM ni, UiTM di hati kami. Namaku pula kami lah. Okey. Baik, selesai sudah perkongsian untuk kisah-kisah menarik di pembukaan Wanita Hari ini, dan kami terus saja langsung. Kalau anda lihat di belakang kami, pelbagai menu telah pun disediakan untuk hari ini. Dan hari ini kita nak kongsikan apa ni, Fatin? Kita nak kongsikan aneka bubur, macam-macam yang kita akan bawakan hari ini. Tapi kejap lagi kita akan kongsikan. Sekarang ini kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan TikTok aneka bubur. Jom kita saksikan. 1000 kali sayang, sangka ku kan mati. Cerita kasih kita rupanya seketika, setelah merelakan, setelah kau bisikan, segugus janji-janji tergama kau mungkin.
Hari ni, jom aku nak buat bubur lambuk daging. Okey, first dalam minyak endapan terap daun pandan, rempah 4 sekawan, bawang merah, bawang putih halia, halpa dan juga buah keras. Tumis jangan tak tumis, kacau jangan tak kacau. Okey, next serbuk ketumbak dengan serbuk jintan manis. Udang kering yang dah ditumbuk, kacau jangan tak kacau, tumis jangan tak tumis. Okay, kemudian umban masuk 400 gram daging yang dah dicincang, kacau jangan tak kacau, kacau sampai daging tu keluar air dia. Okey, next umban masuk 1 cawan beras yang dah direndam semalaman, kacau jangan tak kacau, tuang masuk ayam. Ayam ni lebih tak apa, jangan nak takut nasi tu nak jadi bubur. Memang kita nak masak bubur pun sambil-sambil tu kacau jangan tak kacau nah, takut bawah dia tu hangit. Kemudian umban masuk black pepper, pasarkanlah dengan garam sikit, serbuk pasar sikit. Last sekali boleh bubur daun sup dengan santan. Kemudian kacau jangan tak kacau nah, kacau sampai santan tu sebati. Siaplah bubur lambuk daging. Okey guys, selamat berpuasa dengan puasa Yayuk. Berkenaan dengan segala jenis bubur dan juga ragam-ragam yang mana suka dan juga gemarkan bubur ni. Okey, hari ini pelbagai aneka bubur yang kita nak kongsikan kepada anda. Antara yang menarik perhatian kita pada hari ini, kalau kita tengok ada bubur biskut rangup, bubur terubuk, terubuk bakar, dan kemudian kita ada bubur jagung, dan juga di ujung nanti kita ada bubur berlauk. Wow, banyak seluruh orang kata pelbagai aneka bubur kita himpunkan di foyer ini untuk perhatian anda, dan jangan lupa untuk kongsikan apa-apa sahaja resepi yang istimewa ataupun pendapat anda berkenaan dengan aneka bubur. Ada pengalaman-pengalaman manis ke kan? Kongsikan dengan kita di Facebook kami dan juga boleh singgah-singgah juga di Instagram kami. Okey, saya mungkin nak menambah sikit. Kita kongsikan tentang bubur ni. Kalau kita tengok sebenarnya mengenai cuaca, kadang-kadang hujan-hujan sedap makan bubur. Betul, kadang-kadang bila cakap pasal bubur, orang yang sakit bubur, mudah nak adam dan sebagainya. Kalau orang yang diet dan sebagainya, kadang-kadang bubur ni lebih cepat mengenyangkan pasal dia campur dengan air. Itu antara tips yang so, kita akan kongsikan. kalau Kelantan panggil apa? Kalau orang Kelantan air nasi air. Kalau utara moi. Orang Johor? Orang Johor bubur je lah. Dan pastikan anda terus bersama dengan kami. Kami akan kongsikan aneka bubur. Kita berehat seketika. Jangan ke mana? Wanita hari ini, wanita hari ini. Terus bersama dengan kami di Wanita Hari Ini, hari Selasa. Hari ini kami bawakan menu aneka bubur untuk anda. Tetapi mungkin untuk menambah sedikit kisah menarik mengenai bubur ini, saya tertarik untuk berkongsikan mengenai seorang peniaga yang terletak di Bandar Tasik Permaisuri Ceras. Beliau bernama Ian Zainal. Kalau menerusi ciapan Twitternya pada 5 Julai yang lalu, beliau berkata, dengan ekonomi yang teruk sekarang ni, kalau korang tak ada duit nak makan, boleh datang ke kedai aku belanja bubur ayam. Kedai aku di Bandar Seri Permaisuri, area Stadium Seras. Jangan malu-malu, aku buka jam 12 hingga 4 petang, Ahad cuti. Jadi dengan berbekalkan bubur, beliau berkongsi rezeki dan boleh kata membuat kebajikan, di mana dalam cabaran ekonomi sekarang ini adalah antara salah satu cara beliau sebagai seorang peniaga kecil juga turut ingin membantu insan-insan lain yang mungkin terkesan dalam cabaran ekonomi ini. Dan kalau kita tengok, memang gerainya tidak berapa besar, tetapi saya pasti insan seperti Ian Zainal ni hatinya cukup besar. Terima kasih Ian kerana dia menjadi rakyat Malaysia yang prihatin hanya walaupun berbekalkan hanya bubur sahaja. Terima kasih banyak. Okey, kembali bersama dengan kita, di mana ini adalah menu kita yang pertama, menu yang cukup unik, iaitu menu bubur biskut rangup bersama Diana Batrisha Syamsul. Panggil Diana Betul. Okey, Diana, bubur biskut rangup ni macam mana? Jarang saya dengar, tapi bagaimana boleh datang ni menu ni? Okay, so basically bubur biskut rangup ni terjadi disebabkan family kita memang buat biskut. So one day kita orang macam, why not kita makan dengan bubur dan juga biskut, and then it's like our tradisi lah, makan dengan bubur bersama biskut. Okey, dan saya sempat bertanyakan kepada Diana tadi, maknanya asalnya perniagaan mungkin keluarga Diana adalah membuat biskut ni Ya, betul. Wow, okey, dan kemudian dicari-cari menu-menu yang lain yang boleh dipadankan bersama dengan biskut ni. Okey, jadi kita terus saja ke menu kita hari ini. Jadi macam mana kalau kita tengok bubur ni, bubur nasi biasalah. Betul. Okay, tetapi yang istimewanya adalah sambal biskut ni. Macam mana kita nak buat sambal biskut ni? Okey, so basically kita akan panaskanlah. Selalunya kita makan dengan sambal kicap tu kan. So senang saja, kita perlukan cili flake. Okey. Yelah, kadang-kadang kita tengok sambal udang lah, sambal apa. Tapi ni istimewa ni, sambal biskut rangup lah kita panggil. Betul. And
the important things is adalah biskut rangup. Tak ada biskut rangup ni dia tak jadilah sambal ni. Okey, alamak, ini Diana dah kira biskut tadi tu seketul tu dah ni lah. Ya, betul. Dah Kita dah crunch kan. And then bila kita dah panaskan minyak, kita campur sahaja dalam mangkuk ni. Ya, betul. Saya ingat awak nak masukkan ni ke sana. Tak, kita campurkan sahaja sebab kita nampak tak dia dah macam kira panas lah. Berbubble. Macam tu, dia dah berbubble. Okey, kita kacau. Ini macam saya pun boleh buat. Konon-kononnya lah. Okey, tapi cili flake, kemudian bawang putih dan juga cili. Betul. Dan juga minyak yang panas. Yes. Dan dicampurkan. Betul. Okey, baik. Jadi cukup mudah. Okey. Seterusnya, Diana, apa kan kita nak lakukan? Okey, seterusnya kalau nak rasa pun boleh rasa. Okey, sebab yelah kita selalunya tahu kita ada sambal kicap dan sebagainya. Okey. Tetapi ni special untuk hari ni kita bawa sambal biskut. Lain daripada lain. Mungkin dekat sini tak ada. Our family je ada, so kita pengalaman. Saya rasa. Biasa last baru rasa, tapi tak apa, saya akan beri komen kerana menu yang cukup mudah tetapi yang istimewanya adalah sambal biskut ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya nak beritahu secara jujur, kalau kita seperti mana Diana katakan tadi kan, kita dah makan berbagai jenis sambal sebenarnya. Okey, saya rasa keistimewaan bubur biskut rangup ni, bila kita makan tu dia punya crunchy tu, dia punya rangup tu kita boleh rasa dalam mulut kita, dan kemudian lemak, orang kata lemak-lemak manis biskut tu kita boleh rasa. Okey, kalau kita nak kongsikan juga, sebenarnya Diana daripada Rembau ya, betul. Saya daripada Rembau untuk tunjukkanlah resepi our tradition ni. Sebab ramai yang tak tahu sebenarnya biskut ni pelbagai kita boleh buat. Contohnya macam sambal yang kita buat, ataupun dalam biskut ni pun kita ada campurkan juga dalam kita punya bubur. That's why kita ada terasa dalam bubur tu, kita ada rasa lemak-lemak sebab basically dalam biskut tu memang biasalah orang Nogori. Orang Nogori, dia kalau tak lomak tu dia tak kau lah. Rombau most wanted. Gitu. Okey. Selain daripada itu, kami juga difahamkan selain daripada menu bubur biskut rangup ni. Okey, kalau diberikan idea lah kepada para penonton, biskut rangup ini, apa lagi mungkin yang boleh kita pelbagaikan lagi selain daripada bubur biskut rangup ni? Okey, selalunya basically kita bubur biskut rangup ni sebenarnya kalau bubur ni cukup panas, kita boleh cecahkan dalam bubur tu. Okey. Kita cecahkan dalam bubur tu, lagi-lagi pula kalau hujan kan. Kita bancuh pula teh tarik ke kopi ke, memang orang rasa memang kick lah. Okey, dan kalau kita nak kongsikan juga, menariknya juga adalah sebenarnya ini adalah asalnya perniagaan keluarga Diana, iaitu membuat biskut rangup ini, dan kemudian dipelbagaikan lagi menu juga, catering dan ada juga sebagainya ada kan? Betul. Okey, jadi mungkin boleh dikongsikan Facebook untuk biskut rangup Rembau ni. Okey, so basically kalau nak buat resepi kan, sebab tiba-tiba hujan terasa nak makan bubur yang lain daripada yang lain, and nak try this biskut masukkan dalam bubur, boleh pergi ke Facebook Biskut Rangup Rembau untuk dapatkan. Okey, dan kalau kita lihat untuk Diana sendiri, antara dicampurkan juga bersama dengan bubur ni, kalau kita tengok ada sayur, ni biskut rangup juga Ya, betul. Okey, biskut rangup, daging-daging dan sikit garnishing dan sebagainya. Dan kemudian saya rasa kalau rasa siapa yang nak pedas, tambahlah cili lagi, dan juga kalau nak kicap pun boleh tambah lagi. Tapi saya dah rasa tadi memang cukup sesuai, cukup menarik, sedap rasanya. Okey, ini adalah bubur biskut rangup yang pada saya cukup unik. Ada satu lagi keunikan mengenai kisah bubur juga, di mana sekarang kalau orang kata nak cari bubur RM1.50 tu macam susah. Ada jumpa lagi tak agaknya? Susah macam susah lah. Macam susah. Tapi yang ini ada. Kita saksikan. Mula beroperasi sejak 21 tahun yang lalu, Rozira Hassan, 50 tahun, merupakan seorang peniaga gerai makanan. Dia memulakan perniagaan dengan mengetengahkan pelbagai jenis pencuci mulut bubur yang dijual dengan harga sebanyak RM1.50 sahaja. Selain daripada menyediakan pelbagai jenis juadah lain seperti sarapan pagi dan makanan tengah hari, antara menu bubur yang ada di situ ialah bubur jagung, bubur kacang hijau dan bubur pulut hitam. Dulu jual RM1,
menjual kita kata sambil menderma sebab nak tolong orang kapur sini semua susah-susah ke. Kalau dia orang anak ramah boleh beli. Anak ramah kalau 5 orang boleh satu orang RM5 boleh 5 buku. Janji niat kita ikhlas menjual sambil menderma buat amal untuk anak-anak kampung sini, anak-anak sekolah memang ramah lah sini. Dia balik sekolah dia bawa RM5 pun dia boleh makan dari sini, RM3 pun boleh makan dari sini. Menjual menu bubur dengan harga yang murah dan berpatutan, bagi Rozirah, apa yang penting adalah kepuasan pelanggan dan ia dapat dinikmati oleh semua golongan, tidak kira peringkat umur. Bagi anak kelahiran Kelantan ini, dia yang tidak berkira dalam berniaga, keuntungan dari hasil penjualan bubur adalah satu keutamaan buat dirinya. Untung memang ada. Yalah tak banyak macam orang lain. Untung memang ada. Niat kita ikhlas, Tuhan akan tolonglah kita. Kalau tak, mana boleh 21 tahun saya bertahan sini. Kita nak jual mahal pun, juga pelanggan-pelanggan, anak-anak sekolah semua kan. Memanglah kos mahal, tapi Alhamdulillah lah. Niat kita ikhlas, jujur. Tu orang suka datang sini. Konsep berniaga sambil berderma ternyata telah menjadi salah satu kunci utama buat Rozirah untuk meneruskan perniagaannya hingga kini. Biarpun hasil jualan tidak mendatangkan keuntungan yang lumayan, namun usaha murni yang dilakukannya sudah cukup buat dirinya terus kuat dan kekal dalam membangunkan perniagaannya buat masa akan datang. Dari Rembau kita ke Kelantan menikmati RM1.50 punya air, bubur air, dan juga terus kita ke Sarawak sekarang ini. Kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu istimewa kita yang ingin saya perkenalkan, Encik Letton Manja, pemilik Cafe Sarawak. Apa khabar? Baik, khabar. Ya, baik. Okey, kita bercakap mengenai aneka bubur hari ini kan, pelbagai yang ingin kita kongsikan dari pelbagai negeri juga. Kalau di Sarawak kan, apa antara keistimewaan dan juga kelainan kalau kita nak bercakap mengenai bubur ni, Cik Letton? Bubur di Sarawak tu adalah kita ada dua pilihan. Aha. Satu adalah bubur putih dengan lauk hidang. Okey. Satu adalah bubur campur. Dimasukkan semua segalanya dan you mix sendiri itu. Itu adalah keselera sendiri, yang mana yang sesuai. Okey, kalau kita bercakap mengenai kafe Sarawak ini kan, untuk bagaimana sebenarnya untuk nak adakan kafe di Semenanjung ini kan, untuk mengetengahkan lagi menu-menu ataupun memang nak beri pendekatan kepada orang Sarawak ni? Kita nak cater untuk orang Sarawak kat sini. Supaya mereka masih rasa at home dan masih menikmati makanan daripada Sarawak. Di sini. Okey, saya rasa mereka dah tak sabar dah tu nak tengok antara apa yang nak kita kongsikan hari ini. Mungkin Letton boleh kongsikan juga apa yang istimewanya. Kalau kita tengok buburnya dah tersedia dekat situ. Hari ini kita nak bawakan menu yang mana bubur putih hidang bersama ikan masin terubuk goreng. Ikan masin terubuk goreng itu dia. Dan juga ada dua jenis kita nak kongsikan. Ini adalah kita nak buat bubur putih. Okey. Kalau kita bercakap mengenai bubur ni kan Letton, ada antara dalam kalangan kita sendiri yang sukakan bubur yang agak pekat. Ada juga yang lebihkan air. Bagaimana sebenarnya yang paling sedap, yang paling sesuai untuk kita, selera kita? Paling sedap dan sesuai adalah you go in between. Sederhana. Dan bubur jangan cair sangat dan jangan pekat sangat. Okey, sebab apa? Sebab terus kenyang. Yes, kalau dia pekat, you kenyang cepat. Okey. Kalau dia air, kan bubur tu kita nak makan kerana kita nak kurangkan berat badan? Jangan. Okey. Kurangkan consumption tu je lah. Okey, tapi hari ini kita nak tunjukkanlah antara ini yang kita nak letakkan toppingnya lah. Ini kita nak letak topping. Okey, kita nak letak mana yang kalau saya Fatin. Yes. Okey, Fatin suka kata telur masin. Okey, silakan. Ini cili serbuk, cili oil. Okey. Sambal goreng cili api. Yes. Ini kita punya special ni. Wow. Ya, ini adalah ayam yang direbus. Yes. Dicari. Ini telur shredded. Daun bawang goreng, ini daging cincang. Ayam, telur padi. Okey, tapi pada ada soalan. Kenapa kalau dah ada ayam yang dicari, kita ada juga ayam yang ini ataupun boleh pilih? Ini kan goreng. Ini kan rebus. Oh, jadi keduanya kena makan jugalah baru sedap campurannya ke bagaimana? Ada orang suka yang goreng, ada yang suka yang ikut cita rasa masing-masing lah kan. Kalau awak suka yang rebus, ambil rebus. Okey. Kalau boleh kita kongsikan juga. Memang kita panggil telur apa dia? Telur ni telur padi. Telur padi. Okey. Ini telur masin. Okey, jom kita nak tunjukkan apa yang kata sinonim
selalunya kalau masyarakat Sarawak ni suka kan topping-topping yang di atas air bubur tu. Bubur air bubur pula. Apa you nak? Okey, jom kita mulakan dengan bawang goreng lah pastinya bawang kan. Bawang goreng, kena ada telur sedikit. Pasti sedikit. selalu ada telur asin kalau kita makan, tapi di Sarawak tidak Ada. Ada juga. Ini telur masin. Telur lobak. Lobak masin. Lobak masin. Lobak masin tu kat sini kalau kita pernah ada. Yes, okey. Okey, jom. Ayam sedikit. Mungkin kita boleh campurkan daging cincangnya. Kita pula kita ada orang kata cita rasa yang samalah. Okey, kita dah campur-campurkan. Kalau ada yang sukakan kepedasan, bagaimana Leighton? Pedasan saya suka ni dengan ni. Boleh campurkan juga kedua-duanya. Yes. Kita nak ada warna-warna sikit, boleh letakkan kita punya daun bawang. Daun bawang. Okey, kita bercakap mengenai bubur dan juga banyak lagi kan aneka hidangan di Cafe Sarawak. Apa yang menjadi orang kata pilihan pelanggan yang hadir? Yang di sini. Banyak pilihan, ada bubur putih dengan ikan terubu. Yes. Yang nak cepat, bubur campur. Okey. Bubur campur cepat, kita tak payah nak makan slow-slow kan ikan terubu banyak tular. Okey, kalau kita tahu kan portion untuk bubur yang dicampur ini boleh makan 2 orang kan? Sebab apa? Dia punya nasinya agak apa orang kata? Bukan cair lah, dia tak perlu air banyak cair. Bagaimana sebenarnya cara sebenarnya you masak bubur tu masak nasi dengan sedikit je, air yang banyak. Selepas masak setengah jam macam tu bubur kembang. Jadi dia macam banyak macam tu. Sebenarnya tak banyak nasi tu. Sebab apa kan, kalau kita nak menjamu selera pun kadang-kadang nasi kita nak ada sup-sup juga kan. Tapi ini dia dah memang orang kata naturalnya, dengan nasinya, dengan airnya, dengan lauk pauknya. Okey, Leighton boleh kongsikan jugalah Instagram kepada penonton kita yang dah tak sabar nak mungkin menjamu selera. Bubur kalau datang ke Cafe Sarawak. Ya. Okay. Instagramnya? Instagram saya adalah Kolok Me To You. Kolok Me To You. Apa lagi selain daripada bubur air? Dan kita ada Facebook juga, Cafe Sarawak ada Facebook. So selain dengan dari bubur ni, kita ada Sarawak Special mesti. Ini harus dan wajib ni. Kolok mi. Kolok mi daging, kolok mi ayam. Ni laksa Sarawak. Wow, sedapnya. Ni tomato kuih tiaw. Okey, dan juga kita ada kuih penyeram. Penyeram. Ini adalah asli. Wow. Ini pun asli ni. Ini import dari Sarawak, jangan lupa ni. Yes, kita bawa terbangkan ke sini ataupun saya balik Sarawak saya beli selalu. Okey. Dan ni for the same time ni terung Dayak. Memang semuanya daripada Sarawak dibawa ke sini untuk mungkin ramai yang ada rindukan masakan-masakan Sarawak boleh terus ke Cafe Sarawak. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Leighton Manja atas perkongsian berkenaan dengan bubur putih hidang bersama ikan masin terubuk. Jadinya bubur ini kita dah campurkan dengan topping-toppingnya dan juga kita boleh menjamu selera dengan ikan terubuk yang tersedia ini. Kejap lagi kita kongsikan apa rasanya, tapi sebelum itu kita mencuri rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Bagi Acap kan, Acap lebih suka kepada bubur lambuk. Sebab apa? Sebab dia ada rasa yang tersendiri. Rasa lemak dia dalam lemak ikan dengan rasa pedas dia, dengan rasa sayur dia yang memang ngam bagi Acap. Lagi satu dah jadi satu tradisi dalam keluarga Acap sebenarnya. Kita akan berkumpul ramai-ramai untuk masak bubur lambuk tu. Kita akan didik yang kecil sampai ke yang besar untuk masak bubur lambuk tu bersama-sama. Dan kita akan adilkan kepada semua lah. Sebab tu dia istimewa bagi Acap. Sebab dah ada kenangan bersama keluarga dalam bubur lambuk tu. Sebab tu Acap lebih suka bubur lambuk sebenarnya. Suka kalau dekat Malaysia, I suka yang Teochew punya, which is the Chinese style. Tapi my sangat-sangat favourite is actually Thailand punya. Jadi bubur ayam. Lepas tu atas dia macam ada lobak masin. Lepas tu dia kan ada kerabu sikit yang macam masam yang pedas. Lepas tu dia ada ikan putih. Lepas tu dia ada ikan masin. Macam-macam. So dia macam-macam bahan. Lepas tu you macam kecubung, so you makan. It's something like the Kelantanese punya.
but it's more sour and spicy. Dalam banyak-banyak bubur, antara bubur yang saya minat adalah bubur nasi berlauk. Itu antara bubur yang sangat simple dan mudah dihidangkan. Lagi-lagi makan time panas-panas, itu memang sedap. Bubur ni juga merupakan makanan asas dengan pelbagai jenis aneka mengikut cita rasa kita. Tambahan pula, waktu saya tak sihat, waktu saya demam-demam, bubur ni jugalah pilihan hidangan saya untuk meningkatkan selera dan tenaga saya. Saya suka bubur lambuk. Kalau bulan puasa tu saya menunggu bubur lambuk tu. Sedap sebab banyak perisa kat dalam tu. Sebab bila saya makan bubur, dia punya tekstur tu kan lembut dan terus telan. Tak payah fikir dan sangat senang. Saya suka bubur. Kalau bubur yang dari segi dessert, saya suka bubur cacang. Saya suka bubur yang manis-manis macam bubur kacang merah ataupun bubur pulut hitam. Tu semua tu benda-benda manis. Tapi bukan maksud sebab saya suka manis, tapi bila kita perlukan manis dalam hidup kita. So, saya rasa seronok bila saya makan bubur dan dessert yang cukup lengkap. Pandangan orang ramai berkenaan dengan aneka bubur. Ada yang kata boleh mengeratkan silaturahim kan, kita buat gotong royong, hasilkan bubur lambut dan sebagainya. Banyaklah kenangan berkenaan dengan bubur ni, dan ini salah satu orang kata istimewa juga untuk saya hari ini kerana saya baru pertama kali mendengar berkenaan dengan bubur Borobo daripada masyarakat Bugis khususnya. Saya hari ini bersama dengan Encik Muhammad Yusran Janamin, pemilik dapur Yus Jaizran. Apa khabar Cik Yus? Khabar baik. Okey, hari ini kita nak bercakap mengenai bubur Borobo. Senafas Borobo. Kalau bolehlah kan secara ringkasnya, Borobo tu apa sebenarnya? Okey, sebenarnya Borobo ni bubur berasal daripada kaum Bugis di Sulawesi Selatan. And then ni dihasilkan daripada dua item je. Yang main utama dia itu nasi dengan jagung. Soalnya biasanya jagung orang akan ingat dengan manisan. So ni kita serasa untuk savory. Savory. Kalau kita bercakap mengenai, selalunya ada manis-manisan kan, ada bahan-bahan yang banyak. Tapi ini adalah dua sahaja. Nasi dan juga jagung sahaja. Kenapa sebenarnya? Adakah ini untuk pemakaian untuk diet ke ataupun bagaimana pendekatan dia? Pendekatan dia ni adalah untuk pembuka selera. Soalnya macam orang demam kan. And then soalnya masyarakat Bugis akan buat bubur Borobo ni ketika saudara mara datang kat rumah kan, simple kan. So tak susah lah. Dia boleh kata secara ringkasnya untuk kita nak sediakan juga. Yus, jom kita tunjukkan kepada penonton bagaimana untuk kita nak menyediakan. Adakah bahan-bahan yang mungkin istimewa sikit hari ini kita nak kongsikan? Yang ni kita dah siap awal-awal. Kita dah campurkan nasi, jagung dengan ayam. So setelah dah masak, kita akan campurkan dengan bahan-bahan bawang besar. Saya pakai satu glove lah. Bawang putih, halia dengan lengkuas. Baik. Soalnya untuk bubur jarang orang letak lengkuas. Betul. So ni kita ada letak lengkuas. Dari segi rasa pedaskan dia. Kalau siapa yang gemarkan pedas tu boleh lebihkan lah. Yes, betul. Tapi tadi Yus ada kongsikan dengan saya juga ada campuran yang saya rasa sangat unik. Sebab apa? Bukan sahaja bubur dan jagung. Tapi dia ada juga orang kata cucur jagung ini. Dia orang panggil perkedel jagung lah. Perkedel jagung. Kenapa Yus? Dia memang ngam ke dia memang dia ke bagaimana? Dia macam suami isteri dia lah. Suami isteri dia baru sedap. Gelak producer kita kat sana. Kalau kita dah campurkan dengan bergedel jagung ini, kita nak kena ada sosnya juga. Jadi konsep pemakanan ni adalah kita campurkan sekali. Macam tu Yus? Kita buat macam ni. Jom kita tunjukkan kepada penonton. Ni kita yang dah siap. Kita akan campurkan. Kita ada nampak juga dia punya lada sula dia dekat situ. Wow, sedapnya Yus. Bau dia pun sedap. Yes, and then kita campurkan dengan bergedel. Satu mangkuk, satu bergedel je and then sedikit sambal ni pedas tau. Kalau siapa tak makan pedas tu letak sedikit sahajalah. Makin boleh rasa lah. Wow. Awak ada ni producer kat depan tu. Jom Fatih nak rasa. Tadi Yus dah masukkan bergedil, ada dia punya buburnya, jagungnya juga kan. Ada sosnya juga. Kita nak rasalah bagaimana sebenarnya bubur Borobo. Sedap nama dia. Bismillahirrahmanirrahim.
dia tak tahulah sebab Fatin orang sini, sebab borobo ni daripada banyaknya di Sabah di kan. Sabah, yes. Tapi dia lebih kurang bubur lambuk tapi dia pedas. Dia pedas sebab dia ada campur dengan santan. Betul. Tapi sedap. Dia memang kalau kita hidang panas-panas Yus, memang kata sihat lah orang yang sakit ke kan. Siapa yang craving untuk bubur ni. Okey, selain daripada tu apa lagi yang disediakan daripada Yus? Okey, mostly kita untuk daripada dapur Yu Jazran kita banyak pada kuih-kuih Melayu. Dan dengan kuih-kuih moden lah. Okey, kita ada serimuka. And then kita ada kuih-kuih macam angku, kuih Cina. Okey. Ada koci. And then Okey, ni kuih apa ni Yus? Yang mana? Ni. Kuih angku. Angku dari mana sebenarnya? Daripada tu masyarakat Babanyonya. Oh, okey. Cantik dia punya tekstur dia Yus. Okey, dan kita ada juga tu pandan layer cake. Kuih pandan layer cake. Wow. Dan yang ni kita punya signature tu cupcake. Ini cupcake? Yes, cupcake. Lah, saya ingat perhiasan Yus. Saya ingat dia dekor je dekat sini. Rupanya dia adalah cupcake. Macam-macam sekarang ni. Okey, Yus, bagaimana sebenarnya kan kalau ada penonton kita yang dah tak sabar nak rasa borobo ni, bubur ini dan juga nak buat pesanan ataupun untuk kuih muih ni. Boleh je terus layari Instagram saya, Dapur Yu Jazran, ataupun Facebook saya, Yus Jazran, dan TikTok Yus Jazran. Senang sahaja kan. Kalau boleh dikongsikan juga, kita nak berbalik kepada borobo yang tadi tu, permintaannya kan selalu ada tak anak-anak kecil yang suka ataupun memang orang dewasa saja sebab dia ada kepedasan sikit kan? Yes, yang ni sebenarnya kepedasan tu kita boleh atur dia sendiri. And then yang ni untuk menggalakkan kanak-kanak yang tak suka makan sayur. Oh, ya ke? Yes. Sebab ada jagungnya. Dia ada jagung, dia ada lobak dengan kobis. Okey, baiklah. Kalau kita nak buat sedikit kelainan lah kan, kalau kita tak makan dengan kata bergedil jagung ni, kita nak letak bergedil daging tu, boleh atau tidak? Boleh juga. Boleh lah. Boleh juga. Itu dia macam konsep nak tambahkan rasa sahajalah. Sebab yang bergedil jagung ni memang asal dia daripada orang Bugis dekat Sabah. Sebab ada juga Bugis dekat Semenanjung. Betul. Tapi saya tak sure untuk diorang pernah makan. Pemakanan dia lah. Okey. Yus, di hujung kita punya borak-borak ni kan, kita nak bagi tahu jugalah bagaimana sebenarnya bubur ataupun borobo ini boleh terus pergi ada apa orang kata ilham untuk menyediakan. Adakah ini orang kata resepi turun-temurun? Yes, ini resepi turun-temurun daripada keluarga saya. And then yang ni saya cuba ketengahkan lah untuk supaya orang ramai lebih tahu, and then benda ni pun senang disediakan. Okey, lengkap perkongsian berkenaan dengan borobo hari ini. Kalau siapa yang suka kan, boleh pergi ke Dapur Yus Jazran untuk dapatkan banyak lagi menu-menu istimewa yang berasaskan bubur. Okey, baik penonton, terima kasih Yus. Kita nak bersama dengan Farin selepas ini, tapi sebelum tu kita nak kongsikan TikTok berkenaan dengan bubur. Jom kita saksikan. Hai guys, Assalamualaikum. Semalam kita makan bubur nasi berlauk dekat stesen sebelah Shah Alam dekat Dina in Circle Restaurant. Korang tengoklah pilihan lauk dia sangat banyak. So korang pilih je nak makan lauk apa, diorang masak on the spot panas-panas. Bubur nasi dihidangkan sekali dengan lauk bak asin. Inilah favourite lauk saya, daging goreng kunyit, paru masak pedas, cendol sos tiram. Lepas tu ada pula ikan bilis goreng cili padi, kangkung belacan, and makan bubur nasi wajib dia telur asin. Ya Allah, memang sedap. Ni memang pot favourite kita orang zaman study dulu. Dengan harga yang sangat berpatutan, and then kita orang makan ramai-ramai syahdu gila sekejapan je dah licin. Okay, so korang kena cuba. Okay, you guys should try. Dibilang enak, ya memang enak. Dibilang asik, ya memang asik. Yang enak-enak. Stesen berikutnya, Masjid Jamil. Okey, pelbagai jenis bubur kami dah kongsikan bersama dengan anda, dan ini adalah menu terakhir kita pada hari ini. Yang tak kurang menariknya, bubur berlauk dengan macam biasa kan, bubur lauk, tapi apakah lauk yang kita nak kongsikan pada hari ini, dan juga apakah menu-menu lain yang menarik yang kita akan kongsikan. Baik, saya bersama dengan Natasha Syahira dari Mangkuk Tingkat Place. Okey, Natasha. Baik, sebelum kita tunjukkan apa yang lauk-lauk kita nak buat, mungkin boleh kita lihat dulu apa yang ada di hadapan kita ni. Kalau kita tengok, ini adalah konsepnya lah. Mangkuk Tingkat Place. Ini jadi orang kata signature ataupun trademark kepada perniagaan Natasha. Dan di hadapan ini pelbagai menu berlauk, pelbagai lauk yang kita dapat saksikan. Ada sardin,
itik salai dan kemudian ada juga udang telur asin dan sebagainya. Ini cukup menarik. Tetapi apa lauk yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah sambal paru. Betul, sambal paru. Jadi mungkin Natasha boleh kongsikan kita bagaimana nak buat sambal paru yang sedap untuk dipadankan bersama dengan bubur nasi ni. Okey, untuk sambal paru, ini paru yang kita bawa dah siap rebus dengan dah siap goreng. Untuk paru, rebus dia selalu kita rebus pakai asam keping. Lepas tu kita goreng kosong lah sebab nanti seasoning kita akan letak dekat dalam sambal. Okey, boleh saya tahu kenapa kita goreng tu rebus tu dengan asam keping? Petua katalah untuk lembutkan paru tu supaya bila kita makan tu dia tak liat. Dan mungkin juga ini mungkin agaknya bau pun dia tak hilang hanyir dia lah. Betul. Okey, antara bahan lainnya? Okey, yang ini bawang yang kita dah iris, cili padi dengan serai. Yang ini bawang yang kita dah kisar, ni cili kisar lah macam biasa. Cili kisar kosong. Alright. Okey. Baik, kita lihat saja bagaimana kalau kita tengok minyak pun dah panas. Kita panaskan sikit lagi. Okey. Sambil-sambil kita nak buat sambal paru ni, mungkin boleh kongsikan jugalah. Tasha boleh kongsikan dengan kita bagaimana tercetusnya idea ataupun nama mangkuk tingkat ni, mangkuk tingkat place ni. Sambil tu kita masak. Okey. Mangkuk tingkat ni kita start pada tahun 2018. Waktu tu saya masih last year degree belajar. Jadi belajar apa? Kita belajar kulineri waktu diploma dan degree kita ambil management. Okey, memang asalnya bidang masakan memang bidang ni lah. Jadi waktu kita kulineri tu, saya memang dah cakap dengan family, saya nak berniaga sendiri. Okey. Jadi waktu cakap tu timbullah pasal bubur belauk. Waktu tu memang tengah naik. Okey, jadi kita buat menu dan kita fikir apa yang sesuai makan dengan bubur belauk ni supaya orang makan dia. Ada orang kata bubur ni makan dia tak rasa kenyang, tak rasa kenyang kan? Betul, dia macam tawar je kadang-kadang kan. Betul, yang ni bubur kita sendiri pun memang dah ada rasa. Kalau makan bubur kosong, kalau ambil kita punya bubur kosong tu dia memang dah ada rasa lah. Just kalau tambah ayam macam ni kan, ni ayam hancur kita. Dah sesuai dah kalau untuk baby. Okey. Ini bermakna Natasha masuk ke dalam bidang perniagaan ni memang orang kata produk pertama ataupun menu pertama memang bubur. Memang bubur. Kenapa? Mungkin waktu tu tengah trending lah 2018. Waktu tu tengah naik dan kita buat pun okey. Tak lama lepas tu baru Mangkuk Tingkat Place tambah menu baru, nasi lemak. Nasi lemak tu pun semua resepi kita sendiri. Daripada sambal ke nasi semua. Okey, mungkin nak dijadikan inspirasi juga kepada para usahawan kecil di luar sana kan. Kalau kita lihat kabarnya macam Natasha awalnya dah perniagaan semakin baik dan kemudian nak buka kedai tapi timbul pula cabaran lain. Waktu kita berniaga, mula-mula kita start depan rumah. Mula-mula kita start depan rumah simple-simple, lepas tu kita cuba nak besarkan, nak luaskan, kita berniaga luar. Dan rezeki lebih, kita dapat kedai lah waktu tu. Tapi tak lama lepas tu, dalam 3 bulan. Sempat 3 bulan kita kena PKP. Diumumkan tak boleh dine in semualah. Itu cabaran kamu. Tapi PKP kedai terpaksa ditutup lah Terpaksa ditutup. Tapi perniagaan masih diteruskan waktu PKP tu. Nasib baik waktu kita mula-mula berniaga, kita memang dah biasakan post dekat Instagram apa semua. Jadi waktu PKP tu kita teruskan dengan online je lah. Online business. Kita hantar pakai runner, Lalamove macam tu dari rumah. Okey, dan pada keadaan sekarang ni, awak kata dah kembali meriah ni, macam mana permintaan? Kita keluar balik. Lepas dah okey balik, kita keluar balik. Meniaga sekarang ni dekat Desa Pandan, Kuala Lumpur. Baik, ini saya kena jelaskan kepada para penonton. Kalau kita tengok kan, memang namanya Mangkuk Tingkat Place. Saya sebelum bersama dengan anda, saya dah tanya kepada Natasha, nanti orang ingat setiap kali bila dihantar tu diberi sekali mangkuk tingkat yang cantik ni. Ada bagi sekali ke Natasha? Tak, mangkuk tingkat ni modalnya besar, mahal sekarang ni. Yang ini kita ambil nama mula-mula tu sebab kita nak dia general. So kita boleh tambah banyak produk kat dalam. Kalau kita buat bubur nasi belauk, nanti orang ingat kita jual satu benda je. Faham. Jadi kita ambil nama yang general. Waktu tu duduk-duduk fikir, ada collection benda ni. So kita naikkanlah mangkuk tingkat ni lagi pun. Itu kita boleh dikatakan sebagai jenama kepada
perniagaannya lah. Okey. Anak-anak muda sekarang ni tak tahu mangkuk tingkat ni. Betul. Jadi kita tunjuk kepada mereka, ini zaman nenek-nenek kita ni. Kalau betul-betul inilah dia. Kalau boleh tahan memang cukup lama. Tapi memang kosnya kalau sekarang ni memang agak mahal sikit lah. Betul. Tapi satu nama dan juga tarikan yang cukup unik lah. Okey. Sambal paru kita akan siap sebentar saja lagi. Tapi kita nak kembali sambil-sambil tunjuk. Okey, yang ini menu apa ni? Yang itu bubur dengan sambal sardin dengan telur masin. Okey, yang di sebelah ni, cukup meriah ni. Kita ada telur puyuh, itik salai, ini kita punya special lah, sambal lobak asin. Wah, ini saya nak tanya pasal sambal lobak asin. Okey, ini saya tengok sambal lobak asin dan ini bersama dengan sambal udang petai. Betul. Maknanya ini semua ada di dalam menu-menu mangkuk tingkat place ya? Ada dalam menu dan customer sendiri boleh pilih dia nak letak apa dekat dalam bubur dia. Okey, dah kata boleh pilih kan? Boleh. Sebenarnya saya tahu ni saya punya ni. Betul. Okey, Abang Fadil boleh pilih. Okey. Nak letak apa? Pasal katanya, specialty-nya ataupun keistimewaannya adalah lobak asin ni. Okey, cerita sikit pasal lobak asin ni. Sambal lobak asin ni, dia lambat sikit menu ni keluar daripada menu-menu lain. Ini menu daripada Mak Tasha. Okey. Dia yang ajarlah, dia suggest untuk letak ni dalam bubur. Okey, kalau kita tengok lobak asin ni bukan lobak asin kosong ni, dia macam ada macam sambal campur. Ni kita dah masak dia lama atas api sebab kita tak nak orang sakit perut kan. Cili tu semua, bawang semua kita dah masak atas api. Ya, ni dah ada rasa. Okey, ni telur masin. Boleh rasa tu ada sudu. Jangan cemburu. Saya dah diberitahu oleh Tasha tadi sambal ni agak pedas. Dia memang kalau siapa yang nak pedas memang akan ambil sambal lobak asin tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Betul. Okey, saya ambil yang sambal dah. Alhamdulillah saya boleh tahan pedas tu. Tengok saya ambil dia punya sambal je ni tau. Okey. Biasa orang tahu letak lobak asin kosong, tapi yang ini lobak asin yang dah dimasak. Memang istimewa, saya rasa kena rasa sendirilah. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia memang sedap. Lobak asin tu pun taklah, dia punya masin tu taklah macam terlalu masin sangat. Dia punya krap tu yang orang nak dalam bubur. Betul. Okey. Saya kejap lagi saya nak tambah sikit dengan sambal paru tu. Okey. Sambal paru kita dah pun siap. Okey. Tasha letak dulu kat depan Boleh silakan. Ini memang kita sediakan kosong untuk letak paru ni. Okey. Baik, saya rasa ramai dah mula terliur, ramai dah rasa nak mencari Natasha ni di mana mangkuk tingkap place ni bagaimana? Mangkuk tingkap place kita boleh datang di Sepandan. Kita berniaga setiap Selasa sampai Ahad. Kita cuti setiap Isnin untuk waktu breakfast lah. Pukul 7 sampai 12. Nampak tak saya tak malu, saya terus je minta dekat ni. Okey. Bermakna sekarang ni dah ada premis? Ya, betul. Okay. Yang berlesen, yang berniaga tetap di situ. Yang berniaga tetap. Dan kalau nak order secara online pun boleh juga? Boleh, kita dekat IG Mangkuk Tingkat Place. Okey, baik. Sebelum kita berehat, saya nak pastikan saya rasa dulu paru ni, sambal paru ni. Bismillah. Panas. Terbaik. Saya tak sabar nak makan lagi. Jadi kalau saya nak makan lagi, kita kena berehat. Dan teruskan bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini, apa khabar pula? Saya nak bagi tahu apa yang kita yang kita sajikan hari ini. Semua kita dah selesaikan berkenaan dengan aneka bubur, dan juga kita nak mintalah kan semua tetamu kita untuk kongsikan sedikit Instagram mereka. Okey, kita mulakan dengan Dayana Patricia ni. Biskut rangup rembau. Apa menu yang ada, di mana nak buat tempahan? Okey, so basically untuk buat tempahan and nak buat bubur macam tadi menggunakan biskut, boleh ke Facebook Biskut Rangup Rembau. Jadi bolehlah rasa lemak-lemak dalam bubur tu kan. Okey, kabarnya ada juga buat perniagaan catering juga dan sebagainya. Betul. Okey, mungkin semua menu catering tu pakai biskut ke? Tak juga. Okey, gurau-gurau je Natasha. Okey, baik, kita terus dengan Cik Leighton Manja. Apa yang kongsikan Instagramnya mungkin? Okey, kalau nak visit us through Facebook, Cafe Sarawak,
di Facebook dan Kolok Me To You di Instagram. Kolok Me To You. Semua makanan berasaskan ataupun daripada Sarawak ada dekat situ. Yes. Original dari Sarawak. Ikan terubuk dari Sarawak. Terung Dayak dari Sarawak. Dan tadi kalau tengok kuih penyaram tu dari Sarawak. Penyaram tu dah hilang satu, saya dah makan dah tadi. Okey, baik, dan seterusnya. Bersama dengan Yus. Tadi kita kongsikan Barobo. Okey, Yus, Instagramnya. Okey, kalau nak tunjuk kalau nak tengok kita punya menu, boleh lawati kita punya Instagram di Dapur Yus Jaizran, Facebook Yus Jaizran, dengan TikTok pun Yus Jaizran. Kat sana kita ada motor pada kuih-kuih Melayu dengan masakan tradisi. Wow, sedap semua, aneka pelbagai kuih muih. Okey, baik, kita nak terus kepada Natasha. Bubur berlauk mangkuk tingkat. Special. Okey, untuk dapatkan bubur berlauk, kita ada juga nasi lemak. Boleh dapat di IG Mangkuk Tingkat Place. Through WhatsApp lah. Order through WhatsApp. Kita ada Instagram je. Dan kedainya tu kat mana? Kedai dekat Desa Pandan, Kuala Lumpur. Boleh walk in setiap hari Selasa sampai Ahad, 7 pagi sampai 12 PM. Tadi awak dah rasa? Alhamdulillah, memang sedap. Antara keistimewaannya adalah yang lobak asin macam sambal Sambal lobak asin. Okey, jadi selesai sudah menu-menu kita pada hari ini kesemuanya. Jangan disangka bubur tu yang tak sedap, bubur tu yang tawar, tapi kami dah buktikan bubur ni kesemuanya sedap-sedap belaka. Daripada Sarawak, Rembau, kita bawa ke Sabah dan juga kita ada di Semenanjung Desa Pandan. Kan, pelbagai aneka dan juga macam-macam sebenarnya kita boleh variasikan dengan menu bubur kita. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kepada kesemua tetamu-tetamu kita, dan kami akan kembali pada hari esok dengan topik yang cukup menarik. Tak kira yang dah cari pasangan ke yang sedang mencari pasangan. Ini yang penting. Apa topiknya, Fatin? Topiknya adalah kena pilih pasangan ataupun lebih sinonim, kena ke pilih pasangan? Okey, kalau ikut Fatin dia kata, mana boleh, mestilah pilih pasangan. Betul. Tetapi persoalannya, pilih kita tetap pilih. Tetapi apakah kriteria? Apakah yang harus kita perhatikan? Kerana orang kata bila pilih pasangan ni, dia memang tak ada jaminan pun kan, kerana sentiasa mempelajari tentang satu sama lain sampai ke akhir hayat sekalipun. Tetapi bila nak mengikat tali pernikahan sebagai pasangan tu, itu yang penting. Bagaimana kita nak memilih? Kadang-kadang orang yang kita suka, kita tak perlukan pun. Orang yang kita dalam kehidupan ni, kita perlukan insan-insan yang memerlukan sesama sendiri. Okey, baik, itu kita akan bawakan untuk esok. Terima kasih atas perhatian anda selama sejam kami bersiaran ini. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi. Terus jaga diri anda. Assalamualaikum, kami tinggalkan anda. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga.